Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi kita untuk kelas pertama hari ini. Dalam tajuk subtopik gas law ni terbahagi kepada tiga. Ada tiga hukum yang kita akan bincangkan hari ini dan ada enam example. Enam example yang kita nak buat sama-sama hari ini. So dalam gas law gas law membincangkan berkenaan dengan tiga jenis parameter lah, iaitu pertama P yang merujuk kepada pressure, kemudian yang kedua adalah V merujuk kepada volume, okay, dan ketiga adalah T merujuk kepada temperature. So pressure, volume, temperature. So macam mana boleh dapat ni? Kerana pressure of the gas depends on two parameter, which is volume and temperature. Hubungan atau faktor yang mempengaruhi tekanan antaranya adalah isi padu dan juga suhu. So bagi hukum gas yang pertama, bagi hukum gas yang pertama yang melibatkan antara pressure dan volume, kita panggil dia sebagai hukum Boyle. Atau Boyle's law. Kepunyaan Mr. Boyle. Mr. Boyle yang punya. Dalam hubungan ni menyatakan hubungan antara P, pressure, dan juga volume. Apakah hubungan pressure dengan volume? Sedikit ulang kaji. Jika volume berkurang, maka nilai pressure akan bertambah. Begitulah sebaliknya, jika nilai volume bertambah, nilai pressure akan berkurang. Hubungannya adalah inversely proportional. Inversely proportional. So untuk dapat formula Boyle's, gunakan segitiga ni, awak akan tutup bahagian T. Bila tutup bahagian T, awak dapat P darab V. Sebab sebelah-sebelah, maka darab. Maka formula dia kita tulis kat sini. PV sama dengan PV. Tutup ni kita dapat PV. Kemudian samakan dengan PV balik. So apa maksudnya? Jika kita ada suatu pressure 1 maksudnya pressure awal darab dengan volume awal, sama dengan pressure akhir darab dengan volume akhir. So ini adalah formula untuk Boyle's law. Formula khas untuk Boyle's law. Hukum yang kedua adalah hukum Charles. Charles law. Dalam Charles law, apostrofi dia berada di belakang S. Tolong hati-hati bila menulis. Boyle's law selepas E ada apostrofi S. Milik Boyle. Maksudnya ni hukum kepunyaan Boyle. Charles law, apostrofi dia berada selepas S. Kerana Charles, nama dia memang ada S. Charles, nama dia. Nama dia ada S, jadi apostrofi terletak belakang sekali. Kalau nama dia tidak ada S di penghujung, contohnya hujung dia ada E, ada apostrofi S selepas tu. Apostrofi dahulu. Contohnya Zulhelmi. Kalau Zulhelmi maksudnya, kalau Helmi, apostrofi S. Kalau nama dia Hafiz, lepas S nama dia tu baru ada apostrofi. So sebab tu dekat sini lepas huruf S baru ada apostrofi. Hati-hati. So Charles law, hubungan antara volume dengan temperature. Jika temperature meningkat, apa berlaku kepada volume? Volume juga meningkat. Begitulah sebaliknya, jika temperature berkurang, maka volume berkurang. Dapatlah kita formula. Kita tutup hubungan V dengan T, kita tutup P. Bila kita tutup P, maka kita dapat V bahagi T. Kita tulis dekat sini. V bahagi T sama dengan V bahagi T. So sebelah kiri kita letak 1, sebelah kanan kita letak 2. 1 for before, number 2 for after.
So before equals to after. Okay. So this is the formula for Charles law. Alright. Ini untuk Charles law hukum yang kedua. Last one adalah sekejap. Okay, dipanggil sebagai Gay-Lussac. Okay, Gay-Lussac law. Okay, dulu kalau awak buka buku silibus yang lama, ini juga dikenali sebagai pressure law. Kalau buku KBSM, Boyle's law, Charles law, pressure law. Okay, untuk awak KSSM, kita punya KPM sudah menetapkan bahawa kita akan panggil hukum gas yang ketiga adalah Gay-Lussac law. Hukum Gay-Lussac, nama orang juga. Okay, nama the scientist, the physicist name. So Gay-Lussac adalah hubungan antara P dengan T. So P dengan T apa hubungannya? Jika temperature meningkat, maka nilai pressure juga meningkat. Hubungan dia. Okay, sebaliknya jika temperature berkurang, maka pressure juga berkurang. Okay, lalu dapatlah kita formula untuk Gay-Lussac law. Okay, tutup V. Sebab V tak terlibat, tutup V. Kita dapat P bahagi T. So, the last formula untuk gas law adalah P1 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi T2. Okay. So, this is all the formulas yang kita akan make use to solve example atau exercise untuk sesi hari ini. Okay, number 1, number 2, number 3. Okay, sebelum kita mula buat, hati-hati untuk gas law. Ni kena ingat dalam exam. Dalam gas law yang melibatkan temperature, okay, contoh yang melibatkan temperature apa? Boyle's law ada tak? Tak ada. P dengan V. Charles ada? Ada. T1 dengan T2. Pressure law ada tak? Ada. T1 dengan T2. So, special for Charles law and pressure law, nilai temperature di bawah ni, okay, all the temperature must be in Kelvin. Must be in Kelvin. Okay, semua suhu mesti dalam unit Kelvin atau nilai Kelvin. Okay, macam mana dapat nilai Kelvin? Tunjuk jap. Contohnya, temperaturenya adalah 20 darjah Celsius. Okay. Jadi awak mesti tukar. Katalah awak nak tukar, jangan guna theta lah, guna T1. Okay. So, temperature mesti awak nak guna formula ni, mestilah ditukar kepada unit Kelvin. Macam mana nak tukar? So, T1 awak, nilai 20 tersebut mesti ditambah dengan 273. Okay, so 273 campur 20 dapat 293 Kelvin. Barulah boleh awak masukkan dalam formula sama ada Charles law atau pressure law. Okay, kenapa kena tukar dalam Kelvin? Itu akan dibincangkan pada sesi akan datang. Kenapa kena tukar? Okay, tapi awak ketahuilah bahawa awak kena tukar dalam Kelvin. Okay, kita tengok satu-satu law. Satu law ni saya compilekan sebanyak 2 contoh atau 2 soalan. Kita tengok soalan pertama. So, Boyle's law. Boyle's law kita tahu hubungan antara P dengan V. Kita akan pakai P1 V1 sama dengan P2 V2. Okay, kita kumpul dulu maklumat dalam soalan. Air in the closed syringe has a volume of 60 cm cube. Okay, ni maklumat apa? 60 cm cube ni adalah volume. Okay, volume pertama, so V1. And pressure of 100 kilopascal, 108 kilopascal. So, ini adalah pressure before P1. So, kita dah ada P1 dengan V1.
The piston of the syringe is pushed to compress the air to a volume of 48. So, volumenya telah pun dikurangkan kepada 48. So, ini volume after V2. Calculate the pressure of the compressed air. Okay, cari P2 sama dengan apa? Okay, macam nak buat? Pakailah formula tu. P1 V1 sama dengan P2 V2. Okay, nak cari P2. Kalau nak susun formula terus pun boleh. Nak masukkan terus pun boleh. Mana-mana satu yang awak prefer. So, P1 V1 bahagi V2. Okay, macam saya suka rearrange formula dulu. Alright, pressure 1 berapa? Okay, kalau awak nak pressure jawapan akhir awak tu dalam kilopascal, maka awak akan gantikan nilai dekat sini kilopascal. Awak tak perlulah darab 1000. Tak perlu. Okay, okay, so 108 kilopascal darab dengan volume pertama 60 bahagikan dengan 48. Okay, berapakah nilainya? Okay, 108 times 60 divide by 48. So, awak akan dapat jawapannya 135. Pada kalkulator tu tertulis 135 ya. Jadi, awak pun bolehlah 135. Ingat unit tadi kilo pascal. Sebab awak menggantikan di sini kilo pascal, so jawapan akhir mestilah dalam unit yang sama, kilo pascal. Kalau dekat sini awak dah darab 1000, 108, 000. Okey, jawapan awak akan jadi 135, 000 pun betul juga. Janji awak ada unit yang betul. Unit untuk pressure adalah dalam pascal. Okey, soalan kedua. Cuba tengok soalan kedua, Boyle's law juga. Okey, kita akan guna formula yang sama ya. P1 V1 sama dengan P2 V2. Of course dalam exam tidaklah diberi tajuk macam ni. Dia bagi soalan, dia bagi tajuk. Tak. So awak kena identify sendiri apakah hukum yang terlibat. Okey, so saya bagi ni in case disebabkan awak baru nak mula belajar. Jadi kita bertatih dulu. So 4.8 shows a syringe with its nozzle closed. Air in the syringe has initial volume of 7.5. So 7.5 ni initial volume. So V volume. Initial 1. So V1 dah ada. Pressure 105 kilopascal. Pressure initial P1. Okay. The air is compressed to a volume of 2.5. Okay, ni volume selepas dikompres V2. What is the pressure of the air? So soalan minta cari pressure 2 sama dengan apa? Okay, sekali lagi pressure 2 sama dengan P1 V1 bahagi dengan V2. Okay, menggunakan formula ni masukkanlah nilai. Okay, 105 darab dengan volume 17.5 bahagi dengan V2 2.5. Okay, cuba tengok pressure 2 dapat berapa. .105 darab 7.5 bahagi 2.5 dapat 315. Okey, kita tulis ni 315. Unit dia kilo pascal. Sebab kita masukkan dekat sini kilo pascal, maka jawapan akhir pun kilo pascal. Janji unitnya betul. Nak ganti kilo ke tak nak ganti kilo pun tak ada masalah. Okey, ni untuk Boyle's law. Simple saja. Janji awak tahu maklumat yang diberi ni apakah maksudnya. Contohnya ni V1 ke V2, sini pressure ke, sini volume ke. Okey, kena kenal pasti dan ambil maklumat dulu baru awak
apply dalam formula. Seterusnya Charles Law. Kita tengok contoh Charles Law. Sebelum tu, Charles Law adalah hubungan antara V dengan T. V dengan T ya. So V1 T1 sama dengan V2 bahagi T2. Okey. Dan hati-hati, nilai T1 dengan T2 mesti dalam Kelvin. Okey, kita baca dulu soalan. An air bubble has a volume of 1.2 cm cube. Okey, dia bagi dah ni volume. Okey, so ni volume initial. So V1. At a temperature of 27 degrees Celsius. So temperature simbolnya T. Disebabkan ini adalah temperature initial, so T1 sama dengan 27. Okey, untuk mengelakkan daripada awak terlupa, maka terus sahaja awak buat 27 tambah 273. Boleh tulis terus kat sini. So 27 tambah 273 kita dapat 300 Kelvin untuk T1. Jadi mata awak kena celik. Lepas ni terus ganti di sini. Ganti nilai dalam formula nilai 300, bukan dekat sini. Okay. What is the volume of the air bubble? So soalan minta cari volume. V2 sama dengan apa? If the temperature increase to 47. Sekali lagi, ni adalah temperature akhir. So T2. Jangan buang masa, terus tulis 47 tambah 273. Dia bukan masalah buang masa, masalah mengelakkan awak daripada terlalai. Okey. So 47 tambah 273. Kita dapat 320 Kelvin. Okey, now kita ada T1, T2 dengan V1. Masukkan dalam formula. Kalau nak boleh tulis formula sekali lagi. V1 T1 sama dengan V2 T2. Okey, nah kita nak cari apa? Kita nak cari V2. Okey, saya suka letak V2 terus kat sini. So saya akan dapat V1 T1 darab dengan T2. Right. So saya akan ganti sebab saya tak ada space bawah. Awak nanti exam buat di bawah. Lepas ni bawah. Jangan buat kanan. Saya sebab bawah ni limited space. Okay, sorry. So V1, saya dah ada V1 tadi 1.2 bahagi dengan T1 300 darab dengan 320 Kelvin. Okay, kita tengok berapakah nilai volume selepas suhunya meningkat. Tengok kat sini. Kira sama-sama. Alright. Berapa ya? Apa tu? 1.2 bahagi 300 darab dengan 320. Okay, ni macam mana aku nak tukar dia menjadi alah lupa dah. Sini kot. Alright. So jawapannya dalam perpuluhan ya, 1.28 cm3. Macam mana saya tahu cm3 unit dia untuk volume 2? Macam mana saya tahu? Saya cuma perlu refer balik pada soalan berapakah atau apakah unit untuk V1. Okay, so unit V1 cm padu, maka saya pun akan dapat jawapan cm padu. Okay, kalau awak tidak menggantikan nilai T1 dengan T2 dalam unit Kelvin, maka awak tak akan dapat jawapan akhir macam ni. Confirm. Okay, awak boleh cuba sendiri nanti. Right, Charles Law yang kedua. Sekali lagi, kita baca soalan. Air of volume 0.24. Volume bagi saya siap dah. So, volume 1 is an expandable cylinder is heated from 27. From ni maksudnya yang selepas perkataan from merujuk kepada temperature 1. Okay.
277. So ni merujuk kepada temperature selepas. So kiralah 27 campur 273, 300 Kelvin. Okay, kalau boleh congak. Kalau tak boleh congak macam ni, 77 kira lah. Kira siap-siap. 77 campur 273. Kita dapat 350 Kelvin. Okay, settle lah. Kita ada T1, T2, V1. Okay, what is the volume of air at 77? Volume, so kita nak cari V2 sama dengan apa? Okay, tulis formulanya. So V1 T1 sama dengan V2 bahagi T2. Bahagi ya. So kita nak cari V2, maka V2 sama dengan V1 bahagi T1 darab dengan T2. Okay, pelan-pelan kayuh. Bagi yang perlahan matematik, slow-slow. So V1 0.24 bahagi T1 kita ada 300 darab dengan T2 350. Okay, so V2 boleh nampak ke? V2 finally tekanlah calculator. Nampak susah. Calculator ada. Okay, 0.24 darab 300 bahagi silap tu. 0.24 bahagi 300 darab 300, mana dia? 350. Okey, tukarkan dia dalam titik perpuluhan, maka akan dapat 0.28. 0.28. Okey, macam mana nak tahu unit? Tengoklah unit isi padu dia. Okey, so dalam meter padu, meter cube. So sini akan jadi meter cube. Jangan awak bantai semua meter cube, bantai semua sentimeter cube, ikut suka awak aja. So bila dah kira, dapatlah meter cube, balik pada soalan. Okey, tu shortcut dia lah. Kalau betul-betul awak nak detail, saya tunjuklah. Okey, berapa unit untuk 024 ni, apa unit dia? 024 tu unit dia meter cube. Apakah unit untuk 300 ni? Kelvin. So kita bahagikan dengan Kelvin. Kemudian kita darab dengan 350. Unit dia apa? Kelvin. Jadi kita cancelkan Kelvin tu. Dapatlah jawapan akhir dia dalam meter cube. Macam itulah asas matematik dia. Tapi shortcut kalau awak dah masukkan nilai tu, tengok teruslah. Okay, mana-mana yang awak prefer. Last one. Gas law terakhir untuk hari ini adalah berkenaan dengan Gay-Lussac. Gay-Lussac adalah satu hukum yang menyatakan hubungan antara apa? Antara temperature dan juga pressure. P dengan T. So P1 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi T2. T1 dengan T2 mesti dalam Allah. Terrajang kamera ya. Maaf di situ. Okey. So T1 dengan T2 mesti dalam unit Kelvin sekali lagi. Okey, tengok soalan. Gas in a closed steel cylinder has a pressure of 180. Okey, ni maklumat apa? Pressure. So pressure 1 sebab initial initial. Initially pressure dia 180 pada suhu 25. Apa perlu buat? T1 sama dengan 25 bahagi 25 tambah 273. Dapat berapa T1 dia? Terkira siap-siap. Buat pakai calculator, terus kira 25 tambah 273. 298 Kelvin. Okay, underline. Sebab nanti awak nak pakai barulah nampak jelas. Tak adalah awak
Tengkuntang kanting. What is the gas pressure? So dia suruh cari pressure 2 sama dengan apa? When the cylinder is heated to a temperature of 52. So ni suhu akhir. So T2. T2 52 tambah 273. Tukarkan dalam Kelvin. So berapa? Berapa kalau kita kira lagi lah. 52 tambah 273. Kita dapat 325 Kelvin. Okay, underline. Sebab tu nilai yang awak akan pakai kejap lagi. Okay, masuk dalam formula. P1 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi dengan T2. Jangan awak tak tulis formula. Mentang-mentang awak dah hafal, tak tulis formula. Walaupun tak dapat markah, tapi panduan kepada awak, in case awak tersalah, isi yang atas pergi bawah, yang bawah pergi atas. So P2 sama dengan P1 bahagi T1 darab dengan T2. Okay, sekali lagi. Gantikanlah P1 awak dapat 180 bahagi dengan T1. T1 298. Darabkan dengan 325 nilai T2. Okay, so pressure akhir menurut pengiraan ni dapat berapa? Tengok 180 darab bahagi 298. Nak darab dulu pun boleh. Okay, bahagi, kemudian darab dengan 325. Okay, tukar kepada titik perpuluhan, kita dapat 196.3. 196.3. Macam nak tahu unit untuk pressure? Tengoklah pressure 1. Unit dia apa? Kilopascal. So copy saja kat sini, kilopascal. Alright. Ni contoh untuk Gay-Lussac. Sama juga temperature mesti tukar dalam Kelvin. Kalau tak tukar dalam unit Kelvin, maka awak tak akan dapat jawapan akhir. Sama macam saya buat ni. Soalan terakhir untuk kelas hari ni. Okay, soalan terakhir. Cuba tengok. Sekali lagi ini kita nak gunakan hukum Gay-Lussac. Okay, macam mana kita tahu Gay-Lussac? Soalan tak akan bagi ni atas ni. Macam mana kita tahu? Dengan membaca. Contohlah, kita baca initial pressure and temperature. Dia bagi nilai pressure dan temperature dalam tayar kereta adalah 210. In a car, tire of a car is 210 kilopascal. So this will be your pressure 1 and temperature 1. Okay, so dalam soalan dah bagi dah pressure dengan temperature. Bila soalan sebut pressure dan temperature, okay, hubungan ataupun hukum gas yang melibatkan pressure dan temperature adalah Gay-Lussac. Okay, soalan takkan bagi tajuk macam tu. Okay, so apa perlu buat? T1 ni tukar siap-siap 25 tambah 273. Dapat berapa tadi? 298 Kelvin. Okay, selesai untuk T1 dengan P1. After a journey, selepas satu kembara, the air pressure in the tire is 240 kilopascal. Ni maklumat apa? P2. Pressure-nya meningkat daripada 210 ke 240 selepas satu perjalanan. Calculate the temperature of the air in the tire. So nak cari T2 sama dengan apa? Final temperature. Cicak cakap ya. Alright. So nak cari T2, awak tulis dulu formula. P1 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi T2. So nak cari T2, okay, T2 awak akan bahagikan P2 dengan P1, kemudian darab dengan T1. Kalau tak boleh, buat pelan-pelan ya. Ni saya rearrange. Siap lah tu. Okay, ni temperature. So macam mana nak buat? Gantilah terus. Pressure 2 berapa? 240.
bahagi dengan pressure initial berapa? 210. Darab dengan temperature yang pertama 298 Kelvin. Alright. Okay, tekanlah kalkulator. Matematik mudah saja. 240 bahagi 210 sama dengan, kemudian jawapannya darab dengan 298 sama dengan, tukar pada titik perpuluhan, nombor perpuluhan, kita dapat 340.57. Kita salin semua. 300 lupa dah. Kejap sangat terlupa. 34057.57. Okay, Kelvin. Kenapa saya tahu unit untuk T2 dalam Kelvin? Kenapa? Sebab T1 saya dalam Kelvin. So T2 saya bila gantikan mestilah dapat dalam Kelvin. Okay, so jawapan akhir awak, cuba tengok balik soalan. Calculate the temperature T2 in degree Celsius. So soalan saja nak susahkan awak. Dia minta pula unit untuk T2 mesti dalam degree Celsius. So ni bukan jawapan akhir. So mesti tukar kepada degree Celsius. Macam nak tukar? Kalau kita tukar pergi Kelvin, kita tambah. Kita tukar, kalau kita nak tukar dia dalam unit degree Celsius, kita tolak. Janganlah awak pening. Matematik 340.57 tolak balik 273. Okey. So jawapan akhir mestilah awak akan dapat, kita tengok. Okey, 340.57 tolak 273. Apa dapat? Tukarkan dalam titik perpuluhan, dapat 67.6. So 67.6 degree Celsius. Inilah jawapan akhir, your final answer untuk soalan ni. Baru betul. Kalau sini bukan salah, cuma awak tak dapat markah penuh sebab awak belum jawab keseluruhan soalan. Soalan minta dalam degree Celsius. Mungkin awak dapat markah yang tak full lah, bukan full mark. Okay, so that's it. Itu saja untuk tajuk gas law. Okay, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.